Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat Okey, hari ni cikgu akan sambung untuk bab 4. Okey, jadual berkala unsur. Kita akan masuk kepada subtopik period iaitu kala. Okey, apa dia kala? Okey, kala adalah baris mendata dalam jadual berkala. Okey, horizontal rows in the predictable. Dan period ni dia ada 7 period. Okay, 7 periods in predictable. Okay, so the periods represent the number of shells occupied with electron. Okay, kala mewakili bilangan petala yang berisi dengan elektron. Okay, contohnya natrium. Okay, natrium mempunyai susunan elektron 281. Okey, jadi dalam atom natrium maknanya ada 3 petala yang berisi dengan elektron. Okey, bermaksud dia berada dalam kala yang ketiga. Okey. Okey, jadi kita akan beri lebihkan tumpuan kepada period 3. Okey, jadi ini adalah unsur-unsur dalam period 3. Okey, kita ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Okey, kalau kita tengok dia punya proton number, okey, proton number dia bertambah satu per satu. Okey, satu per satu dalam unsur tersebut. Dan elektron arrangement dia, kalau kita tengok petala yang berisi elektron semuanya adalah 3. Okey, jadi unsur-unsur ini berada dalam period 3. Okey. Okey, kita tengok perubahan fizikal merentasi kala. Okey, yang pertama sekali dari segi atomic radius. Okey, jadi atomic radius decrease. Okey, merentasi kala across the period ni maksudnya bermula daripada kiri ke kanan. Maknanya daripada natrium kepada argon. Okey, daripada natrium kepada argon. Okey. Okey, kita tengok apa sebab atomic radius ni berkurang. Okey, jadi kenapa saiz atom ni menjadi semakin kecil? Okey. Okey, yang pertama, all atoms has 3 shells occupied with electron. Okey, semua atom mempunyai 3 petala yang berisi dengan elektron. Okey, the number of proton increase. Okey, bilangan proton meningkat. Okey, kalau kita tengok tadi, okay, bilangan proton dia meningkat. Maknanya dalam sodium ada 11 proton. Dalam magnesium ada 12 proton. Dalam aluminium ada 13 dan seterusnya lah sampai argon ada 18 proton. Okey. Okey, so apa yang berlaku sekiranya bilangan proton dia semakin banyak? Okey, kita kena betulkan tanggapan bahawa semakin banyak bilangan proton, saiz atom menjadi semakin besar. Okey, salah tanggapan tu. Ini bukan macam kita. Bukan macam kita makan banyak masuk dalam perut kita jadi makin gemuk, jadi makin boncit. Salah. Okey. Okey, jadi untuk atom, okey, jadi semakin banyak bilangan proton dalam nukleus, maknanya daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin kuat. Okey, sebab apa? Proton duduk dalam nukleus ni, dia tak boleh bergerak. Dia duduk je kat dalam nukleus. So, apa yang dia buat adalah menarik elektron untuk rapat kepada dia. Okey. So, kalau ada 11 proton dengan 17 proton dalam nukleus, jadi daya tarikan mana yang lebih kuat? Mestilah 17 kan? Okey, jadi 17 proton dalam nukleus klorin ni akan menarik lebih kuat elektron-elektron untuk bergerak rapat kepada dia. Okey, sebab tu atomic radius dia semakin berkurang apabila merentasi kala. Okey, the strength of nucleus towards electron in the shells increase. So, daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam petala meningkat. Jadi, shells are pulled nearer to nucleus. Okey, petala ditarik mendekati nukleus. Okey, sebab tu dia punya saiz semakin kecil. Okey, yang kedua, electronegativity. Okey, electronegativity increase. Okey, apa dia electronegativity? The strength of an atom to attract electron towards its nucleus. Okey, kekuatan sesuatu atom menarik elektron ke arah nukleus dia. Okey. Okey, sebenarnya konsep dia sama macam atomic radius tadi.
Okey. Okey, so bila dari kiri ke kanan, jejari atom berkurang. Atomic radius tadi berkurang. So, bila dia berkurang, maknanya daya tarikan dia semakin kuat. Dia lagi rapat kan? Dia lagi dekat. So, daya tarikan dia akan menjadi lebih kuat. So, the strength of nucleus to attract electron increase. Kekuatan nukleus menarik elektron akan meningkat. So, maknanya klorin lebih elektronegatif berbanding dengan natrium. Okay. Jadi, semakin ke kanan, elektronegativity dia semakin meningkat. Okey, seterusnya physical state, keadaan fizikal. Okey, from solid to gas. Okey, daripada pepejal kepada gas. Okey, untuk period 3, sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur adalah solid. Klorin dan argon adalah gas. So, kalau dia tanya berkenaan dengan melting and boiling point. Okey, melting and boiling point. Maknanya dari kiri ke kanan, melting and boiling point dia akan berkurang. Okey, sebab apa? Solid akan mempunyai melting and boiling point yang lebih tinggi berbanding dengan gas. Okey. Okey, seterusnya metallic properties. Okey, dia bergerak dari kiri ke kanan from metal, semi-metal to non-metal. Okey, jadi sodium, magnesium, aluminium are metals. Okey, silicon is a semi-metal. Phosphorus, sulfur, klorin, argon adalah non-metals. Okey, jadi dari kiri ke kanan dia akan berubah daripada metals to non-metal. Okey, seterusnya properties of oxide of element period 3. Oxide ni maksudnya elemen dalam period 3 akan bergabung dengan oksigen. So, contohnya sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide. Okay. Okay. So, magnesium oxide, sodium oxide ni yang akan bertindak balas dengan asid dan alkali. Bukan sodium saja, bukan magnesium saja. Dia mesti ada oksida dia tu. Okay. Okay, jadi dalam oksida unsur skala 3 ni ada 3 jenis oksida, iaitu basic oxide, amphoteric oxide dan juga acidic oxide. Okey. Okey, basic oxide ni adalah terdiri daripada oksida kumpulan 1 dan kumpulan 2. From group 1 and group 2. Okey. Jadi oksida base ini dia hanya akan bertindak balas dengan asid sahaja untuk menghasilkan garam dan air. Okey, bertindak balas dengan asid saja. Okey, contohnya sodium oxide bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan sodium chloride. Okey, plus dengan water. Sodium chloride tu adalah garam. Okey. Okey, so kalau untuk amphoteric ini adalah daripada kumpulan 13. Kalau basic ataupun oksida base daripada kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, kalau untuk amphoteric, okey, unsur oksida daripada kumpulan 13. Okey, kumpulan 13. Yang contoh di sini adalah aluminium. Okey, untuk skala 3 aluminium. So, kalau aluminium oxide ini dia boleh bertindak balas dengan asid dan juga alkali menghasilkan garam dan air. Maknanya dia boleh bertindak balas dengan kedua-duanya. Okey, untuk menghasilkan garam dan air. Okey, untuk acidic oxide, okey, terdiri daripada kumpulan 14, 15, 16 dan 17. Maknanya oksida bagi unsur-unsur daripada kumpulan 14, 15, 16 dan 17 ini bersifat asid dan ia hanya boleh bertindak balas dengan alkali sahaja. Okey, untuk menghasilkan garam dan air. Okey. Okey, yang ini adalah contoh-contoh oksida. Okey, sodium oxide, magnesium oxide daripada sodium daripada kumpulan 1, magnesium oxide daripada kumpulan 2, aluminium oxide daripada kumpulan 13, okey, silikon, fosforus dan sulfur daripada kumpulan 14, 15 dan 16. Okey.
Okey, kalau dalam soalan biasanya yang dikatakan bertindak balas tu maksudnya dia ada tulis larut. Okey, dissolve. Okey, contohnya sodium oxide dissolve in hydrochloric acid. Maksudnya sodium oxide bertindak balas dengan asid. So kita tahulah sodium oxide ni bersifat basic oxide, oxida base. Okey. Contoh kalau silikon oxide, okey, silikon dioxide bertindak balas dengan sodium hydroxide, bertindak balas dengan natrium hydroksida. Natrium hydroksida adalah alkali. Maksudnya kita dah tahu. Okey, silikon dioxide ini adalah bersifat asid. Macam tu. Okey. Okey. So cikgu rasa itu saja untuk period. Okey. Kamu boleh jawab soalan yang cikgu bagi. Okey. Okey, terima kasih.